Auzubillah. Okey. On. Tes. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha dan dihormati Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Haji Fakhrul Razi, juga kepada Encik Hanif, dan juga kepada barisan imam, ustaz-ustaz dan kepada muslimin dan muslimat yang hadir. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala di mana pada malam ini diberi kesempatan untuk saya bersama tim Aman Palestin pada malam ni datang membuat perkongsian bersama-sama berkenaan dengan satu tajuk yang mana ini tajuk tak lain tak bukan adalah untuk memberi peringatan kepada kita kerana Yahudi kerosakan dan kehancuran yang mana kisah Yahudi ni banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Bukan saja-saja Allah sebut dalam Al-Quran cerita-cerita tentang orang Yahudi ni. Jadi tak lain tak bukan Allah nak menggambarkan, nak bagi tahu kerosakan yang dilakukan oleh kaum Yahudi ni yang akhirnya menghancurkan, merosakkan agama Allah itu sendiri, menyelewengkan kitab Allah. Bahkan mereka melakukan kezaliman di atas muka bumi ini tanpa menghiraukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Begitulah juga pada hari ini kalau kita tengok apa yang berlaku di bumi Palestin. Tanah umat Islam dirampas, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa diceroboh. Itu semua kerja-kerja tangan-tangan jahat kaum yang Allah sebut dalam Al-Quran, kaum yang telah melakukan bencana dan kerosakan. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak mengingatkan beberapa perkara penting supaya ini ringkas sajalah. Yang ini memang saya wajib akan bagi tahu tentang Al-Quds ataupun Baitul Maqdis. Yang pertama, di dalam bumi Baitul Maqdis itu ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni adalah kiblat pertama umat Islam yang wajib kita pertahankan, yang disebut di dalam Al-Quran, disebut juga dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Masjidil Aqsa ni adalah masjid yang kedua dibina di atas muka bumi ini, sebagaimana di dalam hadis mana sahabat Nabi Abu Zar dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama sekali dibina di atas muka bumi ini? Lalu Nabi pun bagi tahu Masjidil Haram. Selepas itu masjid apa dibina? Kemudian Nabi bagi tahu lagi Masjidil Aqsa. Dan jarak di antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa tu 40 tahun. Maknanya selepas 40 tahun dibinanya Masjidil Haram, barulah dibinanya Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa ni adalah masjid yang diagungkan dalam Islam. Disebut dalam hadis Nabi bersabda yang bermaksud tidak ditekankan perjalanan kecuali pergi ke tiga masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan masjidku ini, kata Nabi SAW. Jadi hari ini kalau kita tanya berapa ramai dah umat Islam kita yang kat Malaysia ni pergi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, ramai dah pergi kan. Tapi bila sebut dah pergi tak Masjidil Aqsa, jarang-jaranglah kita dengar. Memang ada tapi tak ramai. Mungkin lepas ni kalau kita dah pergi haji, dah pergi umrah, kalau kita ada duit lebih, boleh juga kita pergi ziarah
Masjidil Aqsa. Pergi tengok. Sebab apa? Dekat Masjidil Aqsa tu berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang setiap tahun kita sambut. 27 Rejab kita sambut setiap tahun, tak miss tu. Jadi kita jangan lupa tentang Masjidil Aqsa. Jadi sebelum saya nak meneruskan lagi, saya nak share sikit video. Tak dengar? Dah ada dah. Jadi itu serangan yang dilakukan oleh Israel orang Yahudi kepada penempatan orang Palestin di Gaza. Banyak rumah yang musnah, dan ketika mereka buat serangan tu, kita sedang berpuasa. Bayangkanlah masa berpuasa, lepas tu nak raya, rumah dah kena bom macam itu. Kita hari ni alhamdulillah Ramadan kita masih boleh bebas lagi bertarawih walaupun ada kes-kes Covid. Masih lagi boleh kita menyambut raya dengan gembira bersama keluarga. Tapi saudara kita di bumi Palestin ni diuji oleh Allah Ta'ala. Tak lain tak bukan, inilah bencana dan kerosakan yang telah dilakukan oleh tangan-tangan jahat orang-orang Yahudi ini. Ingat firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Sesungguhnya telah berlaku
bencana, kerosakan di atas muka bumi Allah ni, sama ada di darat dan di laut, disebabkan apa? Tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan ini, kerosakan bencana ini Allah timpakan tak lain tak bukan supaya manusia itu kembali sedar. Dia kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Haq, kembali bertaubat. Dan kerosakan yang berlaku yang Allah sebut dalam ini, dalam ayat ni, tak kira sama ada bahagian laut, bahagian bumi. Berlakunya bencana kerosakan ni kita tengok. Salah satunya apa yang orang Yahudi buat. Betul lah apa yang Allah sebut. Sebesar-besar kerosakan yang orang Yahudi buat ni, merosakkan agama Allah, menyelewengkan kitab Allah, membunuh para nabi dan rasul, cinta kepada dunia, lupakan akhirat. Ini antara kerja-kerja jahat, perangai-perangai jahat orang Yahudi yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang kita kena ambil iktibar, pengajaran. Sebab apa? Setiap hari kita ulang, lebih kurang 17 kali kita ulang dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta dekat Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami ni jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, bukannya jalan orang yang kau benci, yang kamu murkai, dan orang yang sesat. Dan ulama mengatakan orang yang dimurkai inilah orang Yahudi, golongan sesat inilah orang Nasara. Jadi tak patutlah kita mengikut jejak langkah mereka ni. Jadi kerja-kerja jahat orang Yahudi ni, kaum Bani Israel yang jahat ni lah, yang mana mereka telah memecah belahkan wilayah Islam, iaitu wilayah Palestin yang dahulunya adalah milik sepenuhnya umat Islam. Dan hari ini kalau kita sebut Palestin saja, dia dah terpecah kepada 3 bahagian. Gaza, tebing barat, dan juga bahagian yang paling besar ni Israel lah. Tapi orang Arab dia tak panggil Israel, orang Palestin dia panggil Palestin 1948. Dia tak nak guna perkataan Israel tu. Dan selebihnya semua bertebaran di kem-kem pelarian yang terletak di Syria, Lebanon dan juga Jordan. Dan ni peta Gaza, tak besar, Gaza ni kecil je. Dan inilah gambar Masjidil Aqsa yang kita kena kenal. Mana satu Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ni adalah keseluruhan yang ada dalam garisan merah. Bukannya Masjidil Aqsa ni bila ditanya mana satu Masjidil Aqsa, bukanlah kubah yang warna hijau gelap ataupun yang warna emas tu. Biasa kadang kita nampak gambar tu kan, itu simbolik saja. Sebenarnya Masjidil Aqsa ni luas. Yang mana dalam garisan itulah dia Masjidil Aqsa. Okey. Apa kelebihan, apa tanggungjawab kita kepada Masjidil Aqsa ni? Ada hadis Nabi, mana Maimunah bertanya kepada Nabi, berikan fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis. Lalu kata Nabi SAW, di sana tempat dikumpulkannya dan disebarkannya manusia, maka datangilah ia dan solat di dalamnya, kerana solat di dalamnya seperti solat 1000 rakaat. Jadi Maimunah pun tanya, bagaimana pula jika aku tidak mampu? Maknanya tak mampu nak pergi Masjidil Aqsa. Mungkin sebab jauh, mungkin sebab suasana tak aman. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah pesan kepada Maimunah, bagi amanah, maksudnya kalau tak mampu nak pergi solat dekat Masjidil Aqsa, maka kirimkanlah okey. Saya teruskan lah.
Jadi Nabi berpesan kepada Maimunah, jika kamu tak mampu nak pergi solat ke Masjidil Aqsa, hantarkan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Kerana zaman tersebut Masjidil Aqsa hanya menggunakan pelita saja. Jadi minyak itu boleh digunakan untuk menerangi Masjidil Aqsa. Bermakna pada hari ini kalau kita tak mampu nak pergi solat Masjidil Aqsa, boleh juga kita sedekah ataupun menginfakkan harta kita untuk mengimarahkan Masjidil Aqsa. Jadi sampai tahap macam itulah Nabi suruh buat. Saya sebenarnya ada video nak tunjuk tapi tak apa. Dan kita kena ingat satu peristiwa Isra' dan Mi'raj berlakunya dekat Masjidil Aqsa. Tiap-tiap tahun kita sambut. Setiap-tiap tahun kita sambut, kita tak miss, kita buat majlis, panggil ustaz semua datang ceramah, tapi janganlah kita lupa tentang peristiwa Masjidil Aqsa tu, peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlakunya di bumi Masjidil Aqsa tu. Dekat Masjidil Aqsa itulah Nabi naik ke langit. Lepas dapat syariat solat, Nabi solat dekat Masjidil Aqsa ni jadi imam kepada Nabi dan Rasul yang terdahulu. Betapa besarnya kedudukan Masjidil Aqsa ni dalam Islam. Sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram illa al-masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi, almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan himpunan para nabi yang bersolat di dalam Masjidil Aqsa ni adalah satu deklarasi untuk memindahkan kepimpinan agama dunia ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dahulu kepimpinan dunia, kepimpinan agama ni semua dipimpin oleh kaum Bani Israel. Tapi bila Nabi SAW dah solat menjadi imam kepada Nabi dan Rasul, ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu melambangkan beralihnya kepimpinan agama itu daripada kaum Bani Israel ni kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni adalah sebaik-baik ummah. Siapa dia? Umat Nabi Muhammad ni lah. Sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iaitu satu umat yang mengajak orang buat perkara makruf, mencegah kemungkaran dan ajak beriman kepada Allah SWT. Itulah kita. Jadi sekiranya orang bertanya kepada kita, kenapa kita perlu memperjuangkan pembebasan Masjidil Aqsa ni, pembebasan bumi Palestin, kita kena ingat maknanya orang yang mengasaskan pembebasan Masjidil Aqsa, pembebasan bumi Baitul Maqdis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi telah melakukan lebih kurang 72 siri. 72 siri peperangan. Sama ada peperangan yang berskala besar ataupun kecil. Semuanya menghala ke Palestin dan menghala ke Masjidil Aqsa. Yang mana ketika itu bumi Palestin, bumi Baitul Maqdis ini dikuasai oleh Rom, Byzantine. 72 kali tu siri peperangan. Nak mengatakan Nabi betapa pentingnya dan betapa Nabi bercita-cita untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan akhirnya pada tahun 15 Hijrah, ketika zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, bumi Baitul Maqdis berjaya dibebaskan. Dan Saidina Umar telah mengisytiharkan bahawasanya bumi Baitul Maqdis ini adalah tanah wakaf untuk semua umat Islam. Pada hari ini, itulah kita punya pendirian. Bila sebut tentang Masjidil Aqsa, bila sebut tentang bumi Baitul Maqdis, kita kena ingat itu sebenarnya tanah milik umat Islam. Tapi hari ini telah dirampas oleh orang-orang Yahudi. Dan kita kena ingat pada zaman Donald Trump hari itu, masa dia jadi Presiden Amerika, dia telah mengisytiharkan bumi Baitul Maqdis ini menjadi kota
ataupun ibu negara kepada Israel. Sampai hari ini tak ada pun negara-negara Islam yang boleh bangun untuk mengubah keputusan tersebut. Begitu saja dia menyerahkan tanah tu. Sedangkan mengikut resolusi PBB, tanah Baitul Maqdis ini tak boleh diserahkan kepada sesiapa. Okey, alhamdulillah. Jadi itu tadi yang saya sebut tu secara ringkasnya latar belakang sejarah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dan bumi Palestin. Yang mana kita kena ingat 3 perkara penting. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, masjid yang kedua dibina di atas muka bumi, dan masjid yang ketiga diagungkan dalam Islam. Dan juga perjuangan membebaskan bumi Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa ni adalah perjuangan yang telah diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna hari ini kita menyambung perjuangan Nabi sendirilah, daripada satu generasi ke generasi yang lain. Dan menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan Masjidil Aqsa dan mengimarahkan Masjidil Aqsa. Jadi itu daripada sudut sejarahnya. Dan di sini okey. Okey, berkaitan dengan orang-orang Yahudi ni, Allah telah pun berjanji yang mana kehancuran kepada orang Yahudi. Yang Allah dah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang keempat, Allah bersabda, Allah berfirman, wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah berjanji, Allah kata, dan kami menyatakan kepada kaum Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini sebanyak 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong dan angkuh dengan melampau. Memang betul pun. Memang sangat angkuh orang-orang Yahudi ni. Jadi Dr. Salah Al-Khalidi dalam kitab dia Haqa'iq Quraniyah Haula Al-Qadiyah Palestiniyah berpendapat mengenai bilakah yang dimaksudkan dengan kerosakan yang telah dilakukan oleh orang Yahudi. Kerosakan yang pertama tu bila? Dianya berlaku di zaman sebelum dan selepas kerasulan Rasulullah SAW. Maknanya sebelum ni semenjak zaman Nabi Musa lah. Sejak daripada zaman Nabi Musa sampailah Nabi jadi Rasul, orang-orang Yahudi ni dah buat kerosakan. Apa kerosakan? Antara kerosakan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi ni, mereka menyelewengkan ayat Allah. Sehingga Allah sebut fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillahi la yashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah mencela, Allah kata celaka ni ahli kitab Yahudi Nasrani ni yang menulis kitab Allah dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya mereka-reka ayat Allah.
menukar syariat Allah. Betapa beraninya kaum Yahudi ni menyelewengkan kitab Allah, menukar syariat Allah. Ini kerosakan yang dia buat sejak pada zaman Nabi Musa. Kemudian mereka membunuh para nabi dan rasul. Bahkan mereka ni kaum yang melupakan nikmat-nikmat Allah. Sejak zaman Nabi Musa lagi Allah dah bagi dia nikmat. Sehingga Allah sebut, ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israel, ingatlah kamu kepada nikmat Allah yang Allah dah bagi kepada kaum Bani Israel ni, kerana Allah telah memberi kelebihan kepada kaum Bani Israel ni lebih daripada kaum-kaum lain. Mereka ni jadi pemimpin, di kalangan mereka ni ada Nabi dan Rasul. Mereka diberikan kitab Allah supaya sentiasa mendapat petunjuk. Malangnya kecintaan mereka ni kepada dunia menyebabkan mereka menyelewengi semua segala ajaran Allah. Bahkan mereka berani membunuh Nabi dan Rasul. Ini kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Secara ringkasnya, mereka melakukan kerosakan akhlak. Mereka melakukan kerosakan akhlak terhadap bangsa Arab. Ini bukan bangsa Arab sajalah. Kalau kita ambil secara umum, semua orang akan terkesan dengan akhlak buruk orang Yahudi ini. Mereka ni suka menipu, menyeleweng. Kemudian kerosakan sosial, memecah belahkan dan melemahkan hubungan masyarakat Arab ni, maksud ni cerita zaman Nabi. Mereka memecah belahkan kesatuan orang Arab. Tapi hari ni kita tengoklah kesatuan orang Islam, satu dunia ni bersatu ke tak? Boleh tak kita kata hari ni orang Islam dah duduk bersatu? Negara Arab pun tak bersatu. Kita pun. Palestin sampai sekarang tak ada orang nak tolong. Padahal negara Arab tu kelilingnya. Bahkan berlakunya kerosakan ilmu. Ini dia. Mereka menyebarkan riwayat Israiliyat, kemudian riwayat yang khurafat, palsu dan dongeng. Dan berlakunya kerosakan politik lah. Mana merosakkan sistem politik masyarakat Arab ketika itu dengan menyebarkan pertelingkahan dan perpecahan. Sama je zaman ni. Tak ada beza. Cerita saja bab pi ni habis. Jangan kata dekat masjid dia bergaduh, dekat rumah pun boleh bergaduh. Betul. Betul tak? Sedangkan syariat Allah ada ke ajar kita bergaduh? Ada ke? Bergaduhlah kamu orang Islam sesama kamu. Siapa menang dia lah yang paling bertakwa kepada Allah. Tak ada. Bahkan Allah seru kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan syariat Allah, dengan tali Islam ini, dengan agama Allah ini. Janganlah kamu berpecah belah, Allah pesan. Tapi hari ini kita tengok dunia Islam macam mana. Inilah kerosakan-kerosakan, contoh-contoh yang ada, yang kita kena ambil iktibar. Bukan saja-saja Allah cerita tentang kerosakan bangsa Yahudi ni, tak lain tak bukan supaya memberi peringatan kepada kita. Jadi, untuk kerosakan yang pertama tu, Allah telah pun memberi pengajaran kepada kaum Bani Israel ni, dengan mana Nabi dan juga para tentera Islam ketika itu telah menghancurkan mereka. Yang mana Allah kata, maksud dia dalam surah Al-Isra ayat yang kelima, maka apabila sampai masa janji, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadalana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila sampainya masa yang telah dijanjikan, iaitu untuk membalas kederhakaan kaum Bani Israel ni, orang Yahudi ni, untuk kali yang pertama daripada dua kerosakan yang mereka lakukan, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat, gagah dan amat ganas, yang mana serangannya telah menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu, iaitu orang Yahudi. Dan peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Jadi dalam ayat ini Allah sebut ibadal lana, maksud dia adalah hamba-hamba kami. Yang lebih tepat lagi yang dimaksudkan ialah orang
orang yang taat kepada Allah, iaitu orang mukmin. Iaitu zaman Nabi lah, Rasulullah dan juga para sahabat. Itu adalah pembalasan terhadap kerosakan pertama yang orang Yahudi ni yang Yahudi ini disebut sebagai wa'du ulahuma. Iaitu janji pertama dari keduanya. Allah dah bagi tahu, Allah dah berjanji 2 kali orang Yahudi akan buat kerosakan atas muka bumi ni dan Allah akan hancurkan. Kali pertama dah berlaku zaman Nabi. Dan kerosakan yang kedua ni berlaku pada zaman kita ni sekarang. Tengoklah baru-baru ni ada pula negara Islam dan orang Islam sendiri mula nak menyambut sambutan Halloween kan. Itu bukan main-main tu. Saya tengok boy, terkejut saya. Negara yang kita semua tahu lah, banyak ulama dalam tu, tapi rupanya mereka juga ada juga nak menyambut perayaan Halloween ni. Bahkan dekat kita, negara kita ni pun ada juga orang-orang kita yang nak juga menyambut perayaan tersebut. Sedangkan kita dah ada dah pun perayaan-perayaan hari kebesaran kita yang kita boleh sambut. Jadi pada zaman ini, zaman kerosakan yang telah dilakukan buat kali kedua oleh orang Yahudi, mereka telah menguasai dunia ni dengan gerakan Zionis. Tengoklah pelbagai kerosakan, antara yang dibuat adalah menyebarkan sistem riba, bank, perbankan, banyak lagi lah hiburan, kerosakan-kerosakan yang kita tengok, gaya hidup yang bebas kan. Hari ni orang mengajak supaya mengamalkan gaya hidup bebas, tanpa syariat, tanpa batas, semuanya berdasarkan hak asasi manusia. Baru-baru ni kita tengok dekat World Cup, mereka semua marah kepada Qatar, sebab Qatar melarang pakai headband, handband yang mempromosikan LGBTQ. Mereka nak bawa nilai-nilai rosak tu ke dalam tempat kita. Ini saya kata, kerosakan yang dibawa tu, kalau kita amalkan habis rosak masyarakat ni. Takkanlah kita nak jumpa lelaki kahwin dengan lelaki, macam mana besok Tok Qadi nak tanda tangan ni dalam masjid tu, bayangkan kan. Terkejut saksi-saksi pun macam mana nak bersyubhat ni kan. Mana calon, tengok berjambang elok. Kita tak naklah jadi macam tu. Nanti mak ayah pun tunggu bila nak dapat cucu. Mana nak dapat cucunya? Ini kerosakan. Betul tak? Kan? Merosakkan masyarakat, merosakkan institusi kekeluargaan, timbulnya penyakit-penyakit, pelbagai jenis penyakit. Paling banyak HIV kat Malaysia ni disumbang daripada amalan LGBTQ ni. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi untuk kerosakan yang kedua ni juga Allah telah janjikan orang Yahudi ni pasti akan dihancurkan. Lalu Allah pun sebut, kemudian kami kembalikan kepada kamu, iaitu kekuasaan untuk mengalahkan mereka, dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta, kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Itulah kaum, tak lain tak bukan kita lah, orang Islam yang makin lama makin ramai, dan akhirnya akan membentuk satu kekuatan untuk memerangi kaum yang rosak ini. Jadi kita kena ingat ini slide yang memberitahu tarikh penting untuk kita ingat. Pada 15 Mei 15 Mei ni adalah tarikh berlakunya malapetaka tertubuhnya negara haram Israel. 15 Mei 1948 bermulanya episod hitam kepada umat Islam Palestin dan juga seluruh dunia Islam, yang mana sehingga hari ini kita tengok nama Palestin itu sudah tidak ada lagi dalam peta dunia. Dia dah jadi Israel. Saya nak share satu video lah.
Yang ni dia memang slow sikit ni. Oh, saya slow lah. Video ni memang sound dia slow sikit. Ni penduduk Gaza beramai-ramai diorang pergi menuju ke bangunan yang diserang nak selamatkan orang. Dalam peristiwa ni kebanyakan mangsa adalah kanak-kanak. Allah. Oh. Okay, tak apalah. Ini kira ini misi penduduk Gaza lah, membantu mangsa-mangsa serangan dah. Dan kalau kita tengok hari ni pun Masjid Al-Aqsa ni dalam bahaya. Maknanya orang-orang Yahudi agresif menceroboh Masjid Al-Aqsa. Bahkan mereka telah membina satu kuil orang Yahudi lah di bawah Masjid Al-Aqsa, betul-betul di bahagian bawah Kubah Kubah As-Sakhra tu. Yang mana mereka percaya tapak Masjid Al-Aqsa ni adalah tapak kuil orang Yahudi dahululah. Dan mereka rasa mereka berhak dan nak rampas kembali. Jadi sebenarnya pembunuhan berterusan kepada orang-orang Islam di bumi Palestin tidak pernah terhentilah.
oleh orang-orang Yahudi, yang mana kita sepatutnya tak boleh berdiam diri. Kita kena tentang mereka ni dengan apa cara sekalipun lah. Sekejap, saya cuba habiskan secepat. Okey, ni bilangan Yahudi atas muka bumi ni tak ramai. Lebih kurang 16 juta je. Orang Islam seluruh dunia ni lebih kurang 2.8 bilion. Mungkin sekarang ni dah cecah 3 bilion lah. Berbanding penduduk dunia yang sekarang ni dah cecah 8 bilion. Tapi masih lagi 2.8 bilion tu tak boleh nak kalahkan 16 juta ni saja. Jadi sebenarnya kita tengok kelemahan-kelemahan orang Islam sendiri. Kalau kita tengok sekarang ni berlakunya normalisasi. Normalisasi ni apa? Mengiktiraf Israel sebagai negara. Antara yang mengiktiraf Israel sebagai negara ni adalah Morocco. Morocco yang masuk UNCLOS itu pun mempunyai iktiraf juga Israel. Sudan, Mesir, Jordan, Bahrain dan Emirat Arab Bersatu. Kita tengok Israel pun dah buka dia punya embassy dekat UAE. Mereka nampak rapat dah siap ada bendera Israel lagi tu. Kalau kita tengok dekat Burj Al Khalifah pun ada lambang kebesaran Yahudi tu, nak menunjukkan penyatuan lah kebersamaan UAE ni dengan Israel. Kosovo juga telah pun menandatangani perjanjian normalisasi. Apa maksud normalisasi ni? Mereka membuat hubungan dan mengiktiraf Israel ni sebagai sebuah negara. Ini satu tamparan hebat kepada dunia Islam lah. Kita sebagai orang mukmin sepatutnya tak boleh mengiktiraf benda tu. Sebab kita jelas, dah terang dah, Israel, Yahudi ni memang merampas tanah milik orang Islam. Jadi saya nak ringkaskanlah, banyak lagi slide ni. Okey. Jadi janji terakhir oleh Allah SWT, maknanya Allah akan membalas kederhakaan orang-orang Yahudi ni, maknanya mereka ni pasti akan berakhir. Allah berjanji pada janji yang terakhir, orang Yahudi ni pasti akan musnah. Pasti Allah akan hancurkan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis Nabi kata apa? Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Islam akan memerangi orang Yahudi. Orang-orang Islam akan membunuh mereka sehingga bersembunyi Yahudi di sebalik batu dan pokok. Batu dan pokok ketika itu pun akan bersuara, "Wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ini ada Yahudi. Marilah ke sini untuk membunuhnya, kecuali pokok Gharqad." Pokok Gharqad ni dia tak bercakap sebab Nabi kata dia adalah pokok Yahudi lah. Jadi katanya diorang pun banyak juga tanam pokok Gharqad tu di sana. Ini pokok dia lah. Okey. Jadi Yahudi ni sudah pasti Allah janjikan dia pasti akan dihancurkan. Cuma kita di sini kena jaga diri kita. Jangan disebabkan terpengaruh dengan dakwah Yahudi dan Nasrani ni, akhirnya kita pula yang hancur. Jadi peranan kita ni, ingat kisah Nabi Musa dengan kaum Bani Israel ni satu pengajaran. Yang mana dalam ayat ni mengisahkan peristiwa selepas Allah menyelamatkan kaum Bani Israel daripada Firaun. Mana Allah dah belah laut, Firaun dah tenggelam. Jadi bila Bani Israel dah selamat, mereka pun sampai dekat satu kawasan. Satu kawasan tu mereka lalu ada satu kaum yang sedang menyembah berhala. Kata Qatadah, berhala tu berbentuk lembu. Jadi mereka pun meminta kepada Nabi Musa,
kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, dia kata, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, boleh tak buatkan berhala untuk kami sebagaimana kaum itu ada berhala. Jadi bila Nabi Musa dengar, Nabi Musa marah. Nabi Musa kata, kamu ni memang kaum yang jahil. Sebab apa? Baru saja Allah menyelamatkan mereka daripada Firaun, mereka dah nak buat perbuatan yang mensyirikkan Allah. Sedangkan syirik itu Allah kata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar sekali. Bayangkanlah orang Yahudi ni punya hati macam mana. Dia tak bersyukur kalau Allah dah selamatkan dia daripada Firaun. Kita ni kalau kena kejar anjing selamat pun dah bersyukur dah, tak kena gigit kan. Ini dia kena kejar dengan Firaun, dengan tentera dia. Jadi dalam kisah ni, dalam tafsir, ulama bawa satu kisah juga di zaman Nabi, ketika mana Nabi keluar daripada kota Mekah pergi ke Hunain, sebelum perang Hunain. Lalu Nabi dan tentera Islam lalu ke dekat sebatang pokok, yang mana pokok tu dikatakan pokok sidrah, pokok bidara lah, pohon bidara yang sangat besar. Di situ ada senjata-senjata dan kain-kain yang diikat digantung, dinamakan sebagai Zatu Anwat. Zatu Anwat ni adalah amalan jahiliah, yang mana setiap tahun orang jahiliah akan gantung senjata, ikat kain, dan mereka akan duduk beriktikaf dekat sekeliling pokok tu, menganggap perkara tu membawa kebaikan. Lalu bila ada sahabat yang nampak, mereka pun minta kepada Nabi. Saya bila baca ni pun saya terkejut. Dia minta kepada Nabi, wahai Nabi, boleh tak buat satu Zatu Anwat, pokok macam ni untuk kita juga. Bila Nabi dengar, Nabi bertakbir Allahu Akbar, terkejut. Nabi kata, apa yang kamu semua cakap ni, yang kamu minta ni sama sebagaimana kaum Nabi Musa minta. Kemudian Nabi bersumpah, wa nafsi biyadi, demi nyawaku yang ada di genggaman Allah, la tattabi'unna sanana man qablakum. Nescaya kalau kamu tak berhati-hati, kamu akan ikut jejak langkah kaum yang terdahulu, iaitu Yahudi dan Nasrani. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut, kerosakan itu kena balik dekat kita. Orang-orang mukmin akhir zaman ni kembali mengikut jejak langkah orang-orang Yahudi. Sedangkan Allah telah pun memberi peringatan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa, iaitu orang Yahudi. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan ingatlah, Nabi sendiri dah memberi pesanan, sungguh kalian akan mengikut jejak langkah orang-orang sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke dalam lubang dob pun pasti kamu akan mengikut jejak langkah mereka. Lalu sahabat pun bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasara? Lalu Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Maknanya memang kemungkinan besar kita umat akhir zaman ni nak ikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani itu memang ada. Itu yang kita takut. Sebab apa? Kita takut kita akan rosak bagaimana orang Yahudi rosak. Perkara yang kita paling takut sekali telah pun berlaku. Di mana hari ini umat Islam jadi lemah. Dalam hadis ni Nabi sebut mengapa orang Islam menjadi lemah. Nabi kata, saya terjemahkan terus, nanti di akhir zaman satu ketika umat Islam ni akan dikerumuni oleh musuh, mereka akan dibantai, diratah, dimakan sebagaimana makanan yang terhidang di dalam pinggan. Bila sahabat Nabi dengar Nabi cakap macam itu, mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah kerana bilangan umat Islam itu sedikit ketika itu? Apa Nabi jawab? Tidak, bahkan bilangan kamu ni ramai, tetapi sayangnya ramainya kamu tu hanyalah seperti buih-buih yang akhirnya dihanyutkan oleh air. Dan Nabi bagi tahu ada dua sebab kenapa perkara ni berlaku. Kenapa umat Islam ni jadi lemah. Pertama, kerana Allah telah mencabut rasa gerun dan takutnya musuh daripada orang Islam. Sebab orang musuh nampak orang Islam hari dah tak kuat, longgar dah syariat dia, bahkan terikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Dan sebab yang kedua, kata Nabi SAW, kerana Allah telah mencampakkan ke dalam hati-hati orang Islam akhir zaman ni penyakit al-wahan. Lalu sahabat pun bertanya, mal wahan ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karatul maut. Kamu cintakan dunia dan kamu lupakan akhirat. Inilah penyakit hari ini. Inilah kita takut. Inilah sunnah Yahudi dan Nasrani. Sunnah Yahudi dan Nasrani cinta dunia, takutkan mati, tak nak mati. Kalau boleh mereka nak hidup 1000 tahun, nak merasai nikmat dunia ni.
Bahkan mereka ni telah menggadaikan akhirat semata-mata untuk nikmat dunia sahaja. Sedangkan Nabi bagi tahu nikmat dunia ni umpama kita celupkan jari dekat dalam laut, kemudian kita tengok apa yang kembali, hanyalah setitik. Setitik air itulah nilai nikmat dunia ni berbanding selautan air yang ada tu. Itulah yang manusia kejar ni, sehingga mereka melupakan Allah, melalaikan diri mereka. Jadi ini yang kita takut, kerana ini jejak langkah. Itu cinta kepada dunia ni sunnah orang Yahudi dan Nasrani. Kita kena kembali kepada sunnah Nabi, yang mana Nabi ajar kita, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya melainkan kehidupan tu di akhirat. Itulah tunjang kekuatan kita. Segala apa yang kita kerjakan hari ini, paksi dia adalah akhirat. Semua kita melihat kepada ganjaran akhirat. Sebab itu kita tengok pejuang zaman dahulu, zaman Nabi semua, para salafus soleh kuat-kuat. Sebab apa? Kecintaan mereka kepada akhirat tu kuat. Mereka mengharapkan balasan baik di akhirat. Jadi tak lain tak bukan, untuk akhirat ni kita kena suburkan kecintaan kita kepada akhirat ni dengan amalan-amalan. Hari ini untunglah sekiranya kita ingat, kita sedar sekarang ni betapa pentingnya amalan soleh tersebut. Kerana amalan soleh tu sangat berharga apabila kita menghadap Allah besok. Allah kata apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbi salim. Nanti satu hari akan tiba waktu yang mana tidak ada, dah tak bermakna lagi harta kamu dan anak pinak kamu, melainkan kamu yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang penuh iman, penuh takwa dan melakukan amal yang soleh. Itu je orang yang akan selamat. Dan kita tidak mahu jadi orang yang menyesal. Kerana apa? Kita ni manusia. Kalau pada hari ni kita hidup, kita berdoa, kita minta kepada Allah macam-macam kan? Betul tak? Kalau dia peluang bagi berdoa, kita akan minta, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah lapangkan rezekiku, beri kejayaan kepadaku, bahagikan rumah tanggaku. Panjang doa kita tu kita minta. Tapi tahu tak, manusia ni bila dia dah meninggal, Allah dah matikan dia, permintaan dia hanya satu saja kepada Allah. Manusia ni akan merayu kepada Allah. Yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ketika manusia ni dah dimatikan, mereka minta hanya satu. Mereka dah tak minta nak apa? Nak kereta besar ke, nak rezeki murah, tak ada. Dia minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku merayu supaya tangguhkan sekejap kematianku, supaya dapat aku bersedekah dan dapat pula aku melakukan amal soleh. Bayangkanlah, waktu itu la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan sekali-kali menangguhkan ajal kematian tu apabila telah tiba masanya. Jadi inilah peluang yang kita ada untuk kita menyuburkan kecintaan kita kepada akhirat, supaya umat ini kembali kuat. InsyaAllah saya rasa penutup untuk malam ini itu saja. Saya minta maaf sekiranya ada mengambil masa yang panjang. Saya minta sikit lagi masa, maknanya nak buat promosi sikit lah. Kami di Aman Palestin ni ada cuba mencari beberapa orang penaja untuk anak yatim, ibu tunggal dan keluarga miskin, yang mana sebulan hanya RM30 saja, bermakna sehari itu RM1 lah. Dan sekiranya berminat, boleh isi borang dekat luar lah, ataupun okey. Okey. Ini borang dia, minta maaf. Ini borang dia. Isi saja maklumat diri. Kalau tak ingat nombor akaun, tak apa. Isi saja nombor telefon, nanti saya akan telefon lah untuk tolong isikan nombor akaun tersebut. Sebulan RM30 saja. Kemudian sekiranya berminat, boleh pergi ke kaunter kita, dan kami juga ada bawa tabung lah, tabung percuma lah. Maknanya tabung ni boleh letak dekat rumah, tapi cuma daftar je lah nama. Mana kita boleh ajaklah anak-anak, keluarga kita semua. Mana duit kecil yang ada, duit shilling tu masuklah dalam tu. Yang mana tabung ni juga kita akan gunakan untuk menampung keperluan anak yatim, ibu tunggal dan keluarga miskin lah di Palestin. Jadi yang tu pun boleh daftar dekat luar. Cuma perlukan nombor telefon dan nama lah untuk kami hubungi kemudian untuk buat kutipan.
Jadi itu saja untuk malam ni. Dan saya mendoakan semoga Allah SWT memberi sebaik-baik ganjaran kepada para penyumbang lah, orang yang menginfakkan hartanya pada tujuan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang Allah sebut dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, infaklah harta kamu, nescaya aku akan ganti semula. Mudah-mudahan, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi masjid dan pihak masjid kerana memberi peluang kepada kami lah untuk sama-sama berkongsi pada malam ini. Itu sahaja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.